Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Mahsyar siri yang ke-35 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita akan berkongsi sedikit sebanyak tentang perjalanan kehidupan yang setiap kita bakal lalui daripada buku yang bertajuk Mahsyar. Buku yang bertajuk Mahsyar. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Ahlan-ahlan Salasiah binti Napia, terima kasih di atas gift. Kemudian ahlan-ahlan Dina Ruto, Hani dan juga Ica Caca, Nur Hayati serta semua sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan TikTok. Di FB ahlan-ahlan Rohaya Baka, Ummu Wazif, Amida Rauda, Salmah Uthman, Indun Hashim, Ummi Zaihadi, Jamia Abdul Rahman, Ayu Muhammad, Mayasari, Aziza Izzah, Hasnah binti Nasir, Ali Muhammad Razif, Arina Umar, kemudian Safia Sapian, Nazlina Sanin, Nurisawan Hasan, kemudian ahlan-ahlan Kamiza Muhammad Amil, Fauzan Muhammad, Al-Fakirah Ila, Syamsiah Salih, Zainun Hadi, Ana Sukaimi, Fozibah Manaf, Kak Langsu, Ija Rahman, ahlan-ahlan Allahumma Rohaya Baka, Habibah Suib, ahlan-ahlan Zuraida Siddiq, Zakia Muhammad Nin, Nurfiza, Zahara Alias, Rukuma Yusuf, Hajarah Zaid serta Syafiq Rohani, Nurhayati Sulaiman, Rohana Kasim, Nurlida, Hajah Aisyah dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon sebagai sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas ke rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Kak Salasiah. Moga Allah balas dengan sebaik-baik kebaikan dan ganjaran. Kita telah tiba pada muka surat yang ke-124. Berkenaan tentang pandangan Imam Al-Ghazali. Soalan-soalan yang bakal ditanya sewaktu manusia diusung ke kubur. Belum lagi masuk dalam kubur. Soalan mungkar dan nakir di dalam kubur itu setiap daripada kita pernah dengar. Dalam riwayat, dalam hadis, dalam penceritaan. Tapi pada muka surat yang ke-124. Maka kata penulis buku, kepada yang baru join, kita sedang membaca tentang buku Mahsyar. Buku Mahsyar. Perjalanan-perjalanan yang bakal kita lalui, dan ianya diadaptasi, diambil daripada kitab Imam Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala. Maka kata penulis buku, maka berangkatlah mereka dengan mengusung engkau yang telah terbujur kaku di dalam keranda kayu. Zaman tersebut mereka menggunakan keranda kayu. Maka orang pun usung kita dan menghantar jenazah ke tanah perkuburan, mengiringi jenazah ke tanah perkuburan,
maka ianya adalah pahala yang sangat besar. Nabi SAW gambarkan dengan umpama 2 kintar, yang mana satu kintar pahala umpama bukit, umpama gunung. Solat jenazah dapat pahala, menghantar jenazah ke tanah perkuburan juga adalah pahala yang sangat besar. Lalu kita nak dibawa ke mana? Kata penulis buku, ke kediaman baru, ke kediaman baru engkau. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad, kita pernah buat daurah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Iqbal Zain sewaktu PKP ataupun sewaktu tempoh MCO tempoh hari. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad, mulai seorang mayat diletakkan di atas keranda sehinggalah mayat itu diletakkan di tepi kubur, maka Allah telah bertanya kepadanya sebanyak 40 soalan. Ada banyak soalan yang ditanya, yang mana salah satu nanti adalah antara soalan yang kita bakal baca, tapi tak dikongsikan semua 40 soalan tersebut. Maka pelbagai soalan yang akan ditanya, daripada kita diiringi sampailah pada waktu itu sampai ke tepi tanah kubur sebelum dimasukkan ke dalam kubur. Soalan dalam kubur Munkar Nakir itu soalan lain. Maka akan ditanya soalan. Maka antara soalan yang ditanya kata Imam Ghazali adalah, wahai hamba-Ku, kenapa engkau sentiasa sepanjang tahun memperhatikan kebersihan tempat pandangan manusia kepadamu, iaitu anggota zahir. Kita nak pada waktu itu nampak bersih pada pandangan mata manusia, tetapi engkau tidak peduli kepada tempat pandanganku, iaitu hati, walaupun hanya sesaat. Lalu adakah kita lebih mementingkan manusia lebih daripada pandangan Tuhan? Maka itu antara soalan yang mana Allah akan tanya, kenapa engkau lebih mementingkan pandangan manusia? Kenapa tidak mementingkan pandangan Allah? Manusia nampak muka kita, maka pada waktu itu seelok mungkin kita cantikkan, bersihkan wajah kita. Manusia nampak tubuh badan kita, pakaian kita, seelok mungkin pada waktu itu kita bersihkan. Kalaulah kotor, kita cepat-cepat tukar. Kalaulah ada kotoran, kita cepat-cepat bersihkan. Sebab kenapa? Malu manusia nampak, malu orang nampak. Tetapi persoalannya adalah, tak salah kita buat begitu, kebersihan separuh daripada iman. Tetapi kenapa tidak sesaat pun kita risau tentang tempat yang Allah pandang, iaitu hati kita, iaitu dalaman kita. Tak pernah pun kita ambil peduli bagaimana hati kita hari ini, bagaimana hati aku hari ini, bagaimana dalaman aku hari ini. Allah pandang ni, bagaimana hati. Maka kata Imam Ghazali, maka itu adalah antara pertanyaan pertama yang Allah akan tanya kepada roh kita, kepada kita dalam perjalanan sebelum tiba ke tanah perkuburan. Wahai hamba-Ku, kenapa engkau sentiasa sepanjang tahun memperhatikan kebersihan tempat manusia pandang, iaitu anggota tubuh badan, namun engkau tidak peduli kepada tempat yang Allah pandang, iaitu hati, walaupun hanya seketika. Maka penulis nak elaborate ataupun pada waktu itu nak memerhatikan soalan yang pertama ini. Adakah kita lebih mementingkan manusia daripada Allah? Adakah kita lebih mengambil berat perhatian manusia daripada Allah? Adakah pada waktu itu kita anggap manusia itu lebih penting daripada Allah? Maka hati itu yang patut kita bersihkan, kerana ianya adalah tempat pandangan Allah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kalaulah rasa bermanfaat, mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka persoalan yang ditanya tadi, kata penulis, muka surat 124, adakah selama ini engkau hanya sibuk menjaga pandangan mata manusia terhadap engkau? Kan kadang-kala bila kita dalam rumah biasa je, bila tak ada orang tengok, tapi bila nak keluar rumah,
Maka pada waktu itu kadangkala kita nak jaga pandangan mata manusia, kadangkala lama ambil masa. Nanti manusia pandang, nanti manusia tengok, manusia, makhluk pada waktu itu. Yang mana manusia ni pun, kalaulah dia nampak buruk, dia tetap hanya akan nampak buruk. Pada waktu itu, hiaslah macam mana sekalipun, dia tetap akan nampak keburukan. Maka kita berjam-jam kita habis untuk menjaga tempat yang dipandang oleh manusia. Maka kata penulis, pernah tidak engkau kisah akan pandangan Allah terhadap diri engkau? Ada tak kita pernah terlintas, ya Allah, Allah tengok ni, kenapa aku macam ni? Ya Allah, Allah sedang pandang ni, kenapa aku buat macam ni? Ya Allah, kenapa macam ni? Allah sedang lihat, sedang tengok. Ada tak pernah terlintas? Ataupun yang hanya terlintas, nanti orang tengok, nanti orang cakap, nanti orang kata apa, nanti orang gelakkan aku. Maka sebab itu tanya penulis, adakah engkau pernah kisah terhadap pandangan Allah terhadap diri engkau? Kemudian kata penulis pada muka surat yang ke-125, ini semua muhasabah untuk saya dan setiap daripada kita. Kata penulis, jika engkau seorang yang sentiasa menjaga penampilan, menutup aurat, berpakaian kemas dan bersih, maka sangat baik. Bukan kata mesti kena buka aurat, tak payah bersih, kotor, tidak. Itu sangat baik. Kerana semua itu adalah salah satu daripada tuntutan Islam. Sabda Nabi SAW, kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Dalam sebahagian riwayat menyebut syatrul iman. Maka itu semua bagus. Tetapi, janganlah engkau hanya menjaga penampilan luaran semata-mata. Sebab tubuh badan ni pun kita akan tinggal. Bila datang kematian, kita dah tak pakai dah tubuh badan ini. Di hari akhirat, Allah akan berikan tubuh badan yang lain. Maka yang kita nak fokuskan bukan sekadar luaran. Tapi bukan maksudkan abaikan, tidak. Jaga-jaga. Tapi berilah perhatian juga kepada hati kita, kepada roh kita. Kerana itulah yang asal, itulah kita yang sebenarnya, dan itulah yang akan berkekalan sampai bila-bila. Kata penulis, tetapi janganlah engkau hanya menjaga penampilan luaran sahaja semata-mata. Penampilan dalaman juga perlu dijaga. Hati yang baik, bersih, turut akan mempengaruhi dan mencerminkan diri kita yang sebenar. Maka sebab itu penting untuk kita beri perhatian pada hati kita. Adakah kita dah istighfar hari ini? Adakah kita dah bertaubat hari ini? Adakah kita dah muhasabah, cek balik apa yang ada dalam hati kita pada hari ini? Ada tak kita ada sombong yang kita cuba nak bersihkan? Adakah kita ada sifat-sifat kotor yang Allah tak suka, yang kita sepatutnya kena bersihkan? Seperti mana kalau pakaian kita kotor, kita berusaha untuk bersih. Kalau pakaian kita dah rosak, kita cuba untuk tukar. Itu kerana manusia pandang. Tapi bagaimana hati kita? Adakah kita dah bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang Allah tak suka? Kata penulis buku, adakah engkau rasa selama ini engkau mengambil berat akan pandangan Allah terhadap diri engkau? Manusia, kalaulah benar-benar dia sayangkan seseorang, manusia, kalaulah dia benar-benar akan sayangkan seseorang, dia akan ambil berat pada bahagian yang orang tersebut akan pandang kepada diri dia. Sebab dia expect orang dia yang disayang tadi nampak dia pada pandangan yang elok, pada pandangan yang baik, pada pandangan yang dia harap dan suka kalau disayangkan seseorang. Lalu sebenarnya kita berulang kali tanya soalan ini adalah, kalaulah kita sebenar-benarnya sayangkan Allah, maka pada waktu itu kita nak Allah lihat kita dalam keadaan bersihnya hati kita. Pada waktu itu diperbaikinya hati kita, qalbin salim, diambil berat tentang penjagaan hati kita. Kenapa? Sebab sebenarnya kita sayang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata penulis, kadangkala kita ini terlalu mementingkan pandangan manusia lain terhadap kita tanpa sedikit pun kita mengambil berat
akan pandangan Allah kepada diri kita ini. Padahal Allah tidak memandang pada luaran kita semata-mata. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum." Allah tak pernah tengok pada tubuh badan kamu. "Wala ila suwarikum." Allah tak pernah tengok pada rupa bentuk kamu. Tapi apa yang Allah tengok? Allah memandang dalaman kita, iaitu hati kita. "Walakin yanzuru ila qulubikum." Akan tetapi Allah pandang akan hati kita. Maka kita patut bersihkan hati kita. Kita patut jaga hati kita. Kita patut beri perhatian kepada hati kita. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kalaulah rasa bermanfaat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka kata penulis, lagi-lagilah Allah mengetahui setiap apa yang kita fikir. Allah mengetahui setiap apa yang kita tuturkan. Allah mengetahui setiap apa yang kita perhati dan setiap apa yang kita dengari. Allah tahu. Maka lagi-lagilah kita nak jaga. Lagi-lagilah kita nak bersihkan. Lagi-lagilah kita nak berikan perhatian pada hati, pada roh, pada dalaman kita. Lalu bagaimana kita nak bersihkan hati? Bagaimana kita? Hati ini kalaulah kotor, sebab sabda Nabi SAW, bila seseorang manusia itu buat satu kesalahan, satu maksiat, satu dosa, maka akan ada titik hitam pada hatinya. Nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, sabda Nabi. Akan ada titik hitam. Itu satu. Kalaulah sehari buat 10 sahaja, selalunya lebih. Kalaulah sehari buat 10 je benda yang Allah tak suka, maka tak lama akan menjadi hitam hati. Maka bagaimana kita nak bersihkan hati? Bagaimana pada waktu itu kita nak rawat hati? Antaranya adalah dengan istighfar, memohon keampunan Allah, bertaubat kepada Allah. Persoalannya, berapa kali kita istighfar sehari? Adakah hanya 3 kali lepas solat? Itu pun kerana ikut imam? Adakah hanya itu sahaja istighfar kita? Maka sebab itu kata penulis, lalu bagaimana kita nak bersihkan hati? Antaranya dengan istighfar, memohon keampunan Allah, bertaubat kepada Allah. Sebab itu kata penulis, sekarang engkau mohonlah keampunan daripada Allah dengan beristighfar sebanyak 70 kali. Kenapa dengan nombor 70 kali ini? Kenapa tak boleh kurang daripada 70? Kata penulis pada muka surat 126, sedangkan Nabi SAW yang tidak mempunyai secalik dosa, bahkan telah dijamin syurga, baginda pun beristighfar lebih daripada 70 kali sehari. Nabi tak ada dosa, Allah dah jamin syurga yang tertinggi, bahkan sebaik-baik makhluk. Maka Nabi pun tidak pernah beristighfar kurang daripada 70 kali. Saya minta izin untuk minum. Nabi pun tak pernah kurang istighfar lebih daripada 70 kali. Lalu kenapa kita tak istighfar? Adakah kita rasa kita langsung tak ada dosa? Sahabat-sahabat, kalaulah ada orang yang pada waktu itu dia langsung tak beri perhatian kepada luaran dia, dia langsung tak kisah, dia langsung pada waktu itu tak indahkan apa yang dia pakai dan sebagainya, maka orang yang macam ni, maka pada waktu itu dia takkan rasa apa yang dia pakai itu kotor. Tak rasa. Macam contohlah, kalaulah contoh kita berada dalam rumah. Kita berada dalam rumah, tak ada siapa-siapa, kita je. Kita je. Maka kita akan pakai pada waktu itu baju yang mungkin ada kesan kotor. Baju yang mungkin pada waktu itu ada kesan minyak. Baju yang mungkin ada kesan warna yang tak hilang.
baju yang pada waktu itu mungkin ada kesan hitam daripada belakang periuk dan sebagainya. Tapi kenapa kita rasa okey je? Sebab kita tak kisah. Dan pada waktu tak indahkan pun sebab kita berada dalam rumah tak ada siapa nampak. Maka sebenarnya begitulah diri kita. Kenapa kita rasa tak ada dosa pun, tak ada buat maksiat pun, tak ada langgar perintah Allah pun, okey je. Kenapa datang perasaan macam tu? Sebab hakikatnya kita tak indahkan pun. Kita tak berikan perhatian pun. Kita pada waktu itu tak ambil peduli pun. Sebab itu kita kata, tak ada dosa pun, tak ada. Sama yang macam orang bila dia tak indah, dia tak kisah, maka pakaian dia kotor pun, pada waktu itu dia okey. Dia tak rasa kotor pun. Sebab dia tak indah, tak ada siapa nampak pun. Kenapa dia mesti peduli dan dia mesti bagi perhatian? Sebab dia tak indah. Maka sebenarnya samalah juga kita. Bila kadang-kala bila kita dengar orang kata, aku tak ada buat dosa pun, tak ada salah pun, tak ada buat apa-apa, maksiat pun. Hakikatnya ada. Cuma kenapa dia tak nampak? Sebab dia tak indahkan. Dia tak ambil peduli. Dia tak ambil berat. Kalaulah benar-benar diberi perhatian kepada hati dia, dalaman dia, nescaya dia akan nampak begitu banyak yang perlu untuk dia bersihkan. Begitu banyak yang perlu untuk dia berikan perhatian. Sebab itulah kita perlu untuk memperbanyakkan istighfar. Kerana Nabi SAW pun sehari lebih daripada 70 kali baginda Nabi SAW istighfar. Kata penulis, lalu Nabi lebih daripada 70 kali. Bagaimana pula dengan kita yang setiap hari tidak terlepas daripada melakukan dosa? Tapi kenapa kita tak rasa apa-apa? Sebab pada waktu itu kita tak peduli pun kadang-kala. Kita tak berikan perhatian pun pada waktu itu. Maka kata penulis, sudah berapa banyakkah titik hitam yang terpalit pada hati kita setelah sekian banyak dosa yang telah kita lakukan kepada Allah. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku memohon keampunan dan beristighfar kepada Allah fil yaumi, sabda Nabi, dalam satu hari, akthar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Lebih daripada 70 kali Nabi SAW beristighfar, memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kita sedang membaca buku Mahsyar berkenaan tentang laluan-laluan kehidupan yang bakal kita lalui selepas daripada kematian. Maka kata penulis, ini adalah kadangkala cara untuk muhasabah. Maka kata penulis, sekarang pejamkanlah mata. Ingatlah akan segala salah dan silap engkau selama ini. Mohonlah keampunan daripada Allah, Tuhan yang telah menciptakan engkau dan memandang hati serta diri engkau setiap masa. Mohonlah semoga diberikan kekuatan iman dan hati untuk tidak melakukan dosa yang sama berterusan dan berulang kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan Allah sentiasa mengampunkan kita dan Allah berikan kepada kita peluang untuk bertaubat sebelum datangnya saat kematian setiap daripada kita. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kita dah masuk pada muka surat 128 pada tajuk yang baru, kata penulis, malam pertama di alam barzakh. Soalannya, adakah pada waktu itu ianya menjadi taman syurga atau lubang neraka? Al-a'yadzubillah. Mudah-mudahan ianya menjadi taman syurga, walaupun mungkin amalan kita tidaklah seberapa. Ahlan-ahlan, terima kasih Mek Jo, terima kasih Encik Mas, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang lain. Kita nak sambung pada muka surat yang ke-128. Kata penulis buku, malam pertama di barzakh. Ini malam pertama.
jenazah kita dah diusung keluar daripada rumah. Jenazah kita pada waktu itu dah dibawa ke tanah perkuburan, yang mana inilah tempat kita, rumah kita, dan kita akan berada di dalam tanah kubur ini selama ribuan tahun sebelum datangnya kiamat dan sebelum Allah bangkitkan kita semula. Kata penulis, engkau bayangkan pula, kini telah sampailah engkau dan rombongan ke perumahan baru engkau, yang mana ianya bukanlah taman, ianya bukanlah banglo ataupun apartmen maupun kondo. Ianya adalah tanah perkuburan, tempat yang kita akan berada lebih lama daripada usia kita di dunia. Maka kata penulis buku, seronoknya berapa besar rumah kita yang baru ni, berapa besar tempat yang mana tubuh badan yang kita sayang ni akan diletakkan. Maka kata penulis buku, rumah baru engkau itu baru sahaja siap dibina. Selalunya bila ada jenazah baru dikorek. Bila ada jenazah baru dikorek special untuk kita. Tak ada orang lain pada waktu itu tinggal di dalamnya selain kita. Itu kita punya special. Pada waktu itu tempat tinggal yang baru. Kita sampai baru korek. Bukan macam rumah kat dunia. Kadang-kala dah second hand, third hand. Pada waktu itu dah berlapis-lapis orang yang pernah duduk. Ini rumah ni pada waktu itu baru siap dibina, baru buat. Bahkan dia punya fresh dia, bila kita nak sampai baru dikorek, baru digali. Pada waktu itu adalah dia punya kedudukan dia. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, pada muka surat ini, tinggi rumah itu adalah hanya 7 kaki dalam. 7 kaki sahaja, cukup. Kadang-kadang kita kat dunia ni banyak, dekat sana hanya 7 kaki sahaja kedalaman dia. 3 kaki lebar, cukup ke 3 kaki lebar? Cukup. Dan 5 kaki panjang. Lalu dalam dia 7 kaki, lebar dia 3 kaki, dan panjangnya adalah 5 kaki, lebih kurang. Dan inilah tempat tinggal yang belum pernah engkau diami lagi. Dan inilah tempat tinggal kita untuk ribuan tahun lamanya. Maka kata penulis buku, bila kita dah sampai dekat tempat tinggal yang baru, dia punya special dia, akan ada orang yang masukkan kita, akan ada orang bawa kita masuk. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, kita akan sambung esok insya-Allah daripada perenggan kedua ini, sebab masa tak mengizinkan. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak pengajaran. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Ini adalah apa yang kita akan baca setiap hari jam 6 petang, dan setiap pagi jam 8.30 pagi adalah tadabbur Al-Quran, dan kemudian sepanjang pagi dan juga petang kita akan baca Sunan Tirmizi. Namun itu kalau yang berminat boleh bersama, kalaulah boleh sekurang-kurangnya jemput sahabat-sahabat untuk join 8.30 pagi hayati Quran. Kita dah tiba pada surah yang ke-8 Al-Anfal, bermula daripada awal Al-Quran, dan kemudian jam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 6 petang pembacaan buku Mahsyar berkenaan tentang apa yang bakal kita lalui selepas daripada mati berdasarkan karangan Imam Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau. Kita jumpa lagi. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah selepas maghrib ada penceritaan kisah para sahabat kuliah maghrib. Kalau ada live, saya akan kongsikan live-nya insyaAllah.